أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini marilah sama-sama kita memanjatkan jutaan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan usia kita. Kita tak mati lagi pada malam ini, panjang lagi umur kita, dan kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah kita akan jadi orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, saya difahamkan malam ini sepatutnya Dr. Fauzi hadir oleh kerana ujian yang menimpa Dr. Fauzi. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala angkat darjat beliau, dan mudah-mudahan insya-Allah ada sampai waktunya kita akan dapat bersua kembali dengan beliau, insya-Allah. Dan biasalah pemain simpanan ni tak sama dengan pemain utama. Ini gelecek bola tak sama. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita boleh sama-sama ambil manfaat, insya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya ingin sambung lagi berkenaan dengan apa yang saya sebutkan dalam kuliah saya yang lepas. Saya tak ingat dah bulan berapa. Bulan lepas, mungkin bulan lepas kot. Saya sebutkan tentang para sahabat Nabi SAW yang Allah Subhanahu wa taala puji dalam Quran, yang disebut sebagai radhiyallahu anhum wa radhu'an. Satu pangkat, satu jawatan yang kita sendiri belum tentu dapat jawatan tersebut. Jawatan yang lebih tinggi daripada pangkat yang di Pertuan Agong, pangkat Datuk, Datin, Tan Sri dan sebagainya. Pangkat radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sebutkan dalam kuliah yang lepas bagaimana para sahabat ni dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman, sebaik-baik kurun zaman aku, kata Nabi, dan zaman para sahabat. Kemudian zaman selepas daripada itu zaman tabi'in, zaman selepas daripada itu zaman tabi'in. Nak banding dengan zaman kita cukup jauh. Generasi para sahabat dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup hebat. Antara sebab-sebabnya kita dah bincangkan dalam kuliah yang lepas. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ada 4 sebab yang saya sebutkan dalam ayat yang pendek ini. Yang pertamanya, qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalan aku. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi lah, kan, ini adalah jalan aku. Yang keduanya, ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah ala basiratin, di atas dasar ilmu, di atas dasar hujjah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah, aku tidak tergolong di kalangan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang pendek ini kita dah bahaskan sifat yang pertama ataupun sebab yang pertama. Dalam kuliah yang lepas, mungkin tuan-tuan masih ingat lagi, saya sebutkan tentang qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalan aku. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala nak suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isytiharkan dan rasa bangga, rasa seronok, inilah Islam yang aku nak tunjukkan.
Dan jati diri inilah yang kita nak tunjukkan kepada masyarakat. Kita nak tunjuk inilah Islam. Dan jiwa ini yang ada dalam jiwa para sahabat, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dan kemenangan kepada para sahabat, sehingga Islam boleh memerintah 2/3 dunia disebabkan jiwa para sahabat yang bangga dengan Islam. Allahu Rabbi. Dan kita nak bincang dalam minggu lepas, dalam kuliah yang lepas, sebut bagaimana cerita Rubai bin Amir, kalau mungkin tuan-tuan ingat lagi, cerita tentang bagaimana Sa'ad bin Ubadah dan pemimpin Madinah. Mungkin tuan-tuan masih ingat lagi. Hari ini saya nak sambung berkenaan dengan sebab yang pertama yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu puji para sahabat, dan para sahabat begitu special pada pandangan Allah dan di pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya izzah Islam. Qul hadhihi sabili. Ini kita dah bincang lah. Yang keduanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat tadi, ad'u ila Allah. Bukan sekadar kita rasa bangga dengan Islam, kita rasa seronok dengan Islam, kita merasa mulia dengan Islam. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tekankan dalam ayat tadi, Muhammad ad'u ila Allah. Tak cukup kamu bangga dengan Islam, kamu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dibuat oleh para sahabat, sehingga Islam berjaya memerintah 2/3 dunia, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam erti kata yang lain, gerak kerja dakwah, kerja mengajak manusia kepada Allah. Lebih khusus lagi, kerja mengajak orang yang belum Islam kepada Islam. Sebab tu ada setengah para ulama' dia membezakan di antara istilah dakwah dengan istilah islah. Kalau kerja kita nak ajak orang yang sudah Islam kepada Islam, maksudnya orang yang dah Islam lah, tapi nak ajak dia buat baik, nak ajak dia supaya tinggal kejahatan, tinggal kemungkaran, ini disebut islah, baiki. Sebab dia dah Islam lah, dia dah Islam lah, cuma tugas kita nak ajak dia lebih mengamalkan Islam. Ini setengah para ulama sebut, tak disebut sebagai dakwah, tapi disebut sebagai islah. Dia dah ada dah permata iman tu, dah ada dah. Tugas kita nak baiki permata tersebut supaya makin lama makin berkilat. Itu sebab tu kita ajak orang mak rompik, ajak datang ke sebuah masjid, datang belajar agama. Orang yang tak tutup aurat, tak diajak dia tutup aurat, itu dipanggil islah. Dakwah ialah mengajak orang yang belum Islam kepada Islam. Kerja islah boleh dikatakan semua orang buat. Alhamdulillah, ustaz-ustaz ke mana-mana, siapa saja buat kerja islah. Kerja dakwah, mengajak orang yang belum Islam kepada Islam, tak ramai orang buat. Kan? Tak ramai orang tekankan mengajak orang yang belum lagi Islam kepada Islam. Walaupun dah berkawan rasanya puluh-puluh tahun dengan rakan sepejabat, Ancong, Ahmeng, Maniam dan sebagainya, tapi tak terlintas walaupun satu ayat nak mengajak pada Islam. Itu silap kadang-kadang di kalangan orang Islam. Sedangkan para sahabat ridwanullahi alaihim, para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, kerja mereka sejak daripada dapat hidayah Islam sehinggalah mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gerak kerja mereka nak ajak orang yang belum Islam kepada Islam. Kerja Islam, alhamdulillah kita buat. Dalam masa yang sama, jangan kita tinggalkan betapa pentingnya gerak kerja dakwah, mengajak orang yang belum Islam kepada Islam. Negara kita, tuan-tuan, negara Malaysia ni satu negara yang cukup beruntung, negara yang sangat beruntung. Orang Islam dominan, kan, majoriti lah boleh dikatakan. Kalau boleh disebut 60% lah orang Islam. Lebihnya bangsa lain, ada yang Islam, ada yang tak Islam. Majoriti tak Islam lah, China, India dan sebagainya. Negara kita cukup makmur dan cukup beruntung sebab untuk laksanakan gerak kerja dakwah boleh dikatakan setiap hari ada depan mata kita. Kalau kita ke Mekah, negara yang cukup makmur, negara berkat dan sebagainya, Mekah nak cari orang bukan Islam tak jumpa, kan? Tak jumpa. Nak buat kerja dakwah, dia orang nak berdakwah terpaksa keluar daripada Mekah, pergi ke negara-negara yang lain, negara Eropah, negara belah Asia Barat, belah Timur dan sebagainya. Kita ni hari-hari keliling kelangan kita, jumpa orang yang belum Islam keliling kita.
Kita berkawan setiap hari. Dalam pejabat kita tu ada kawan-kawan kita, jiran sebelah rumah kita tu ada ni Sami value ada Sami ni, ada Ahcor ni, ada Ahmed ni, keliling rumah kita. Kita berkawan. Tengah-tengah basuh kereta kita duduk menegur, cerita pasal apa cerita GST sekarang ni susah kan? Kita boleh senang. Tapi tak terkeluar daripada mulut kita, Chong, sudah lama kita kawan lah, you tak pernah terfikir ke mau masuk Islam? Tak pernah terkeluar dalam mulut kita. Sedangkan para Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, Allahu Rabbi, kalau tuan-tuan tengok mesej para Nabi sejak daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesej ni sama je. Walaupun syariat berbeza, mesej akidah sama, ayatnya sama. Contoh Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-A'raf, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya. Apa kata Nuh? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai bangsaku, wahai kaum aku, wahai bangsaku, sembahlah Allah, kamu tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Ini mesejnya. Siapa lagi? Nabi Hud, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada bangsa 'Ad kami utuskan saudara mereka Nabi Hud. Apa mesej Nabi Hud? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama dengan Nabi Nuh, sembahlah Allah, kamu tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Nabi Syuaib, wa ila madyan akhahum syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Syuaib pun sama. Dan kepada kaum Samud, bangsa Samud, kami hantar saudara mereka Nabi Syuaib. Apa kata Nabi Syuaib? Wahai bangsa aku, sembahlah Allah, kamu tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Sama je ayat ni. Sampai Nabi Saleh, wa ila Samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama. Kepada bangsa Samud kami hantar saudara mereka Nabi Saleh. Apa kata Nabi Saleh? Wahai bangsaku, marilah kita sembah Allah, kamu tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam sampai Nabi Muhammad bawa mesej yang sama, ajak manusia sembah Allah. Tapi kita mungkin satu benda yang mungkin kita kata satu kekurangan di kalangan umat kita sekarang, ajak orang Islam buat baik, alhamdulillah, teruskan. Tapi mengajak orang belum Islam sembah Allah, itu yang kita kurang. Mungkin disebabkan ada kata kami tak pandai ustaz, nak ngajak-ngajak, nak cerita pasal Islam ni tak berapa pandai. Kita pun nak cerita panjang apa? Nak cerita siapa Allah? Kan? Nak cerita tentang Nabi Muhammad, nak cerita tentang Quran, benda yang kita depan mata kita hari-hari, benda rukun iman, rukun Islam tu. Kan? Nak cerita benda itu. Jangan masuk lagi bab khilaf, benda-benda khilaf ni. Masuk dulu bab akidah. Dan ini ditekankan oleh para ulama. Tapi kadang-kadang kita kurang ambil perhatian, kan? Sebab kita tengok orang ni orang bukan Islam, mereka ni bukan Islam, bukan Islam, bukan Islam, bukan Islam. Allahu Rabbi. Bila kita letakkan ayat macam stigma, kan, dia ni bukan Islam, ini kita kata set mindset kita, dia ni orang bukan Islam. Sebenarnya dalam masa yang sama kita dah tanam dalam otak kita seolah-olah awal lagi kita menafikan dia ni bukan Islam, bukan. Kalau kita ubah sikit je, dia ni belum Islam. Pergi jabat tu, tengok kawan-kawan kita tu, jiran kita tu, tengok dia hari-hari duduk masuk kereta, duduk jumpa dekat shopping complex, duduk menegur tu, dia ni sebenarnya belum Islam. Tunggu masa dia nak Islam, tunggu kita ajak je, kan? Seronok sebenarnya kadang-kadang bila kita letak dalam kepala kita ni, setiap orang di sebelah yang belum Islam di keliling kita ini, kita letakkan dalam kepala kita dia belum Islam, bukan dia bukan Islam. Kalau kita letakkan dalam kepala kita dia bukan Islam, seolah-olah, bukan kita nak sebut, seolah-olah kita menafikan awal lagi peluang dia untuk Islam. Saya pernah pergi di Loyat, dekat ni je Loyat, pergi baiki telefon.
telefon saya ni yang dekat charger ni rosak, dekat nak masuk tak, cas tu tak masuk, tak keluar, tak masuk cas. Hantar dekat, jumpa dekat satu tempat tu, kedai telefon tu ada seorang amai jaga, orang Cina, perempuan. Dia kata, ni cik tolonglah, ni telefonnya tak masuk cas ni. Dia kata tak apalah, nanti kita hantar dekat kita punya technician dulu, dia tengok dulu lah. Dia tengok sekejap, kemudian datang balik. Dia kata, bang, ini kena tinggal kat kita lah bang, kita kena tukar benda ni. Tengoklah dalam 2 jam 3 jam lagi abang datang lah. Dia kata 2 jam 3 jam, 2 jam ke 3 jam? 3 jam lah bang, abang pergi minum-minum dulu. Okey, tak apa, saya tinggal lah. Bila saya nak tinggal telefon saya, dia kata, bang percaya ke kat saya ni? Saya kata, kenapa pula saya tak percaya? Yelah, saya kan kafir. Saya kan kafir. Apa pasal pula, apa pula kena-mengena kafir tak percaya semua ni? Yelah bang, selalu orang cakap kalau datang ke Loyali kan, hantar dekat kedai Cina, biasanya dia baiki kat sini, dia rosakkan kat sini kan, dia baiki kat sini, dia rosakkan kat sini, supaya boleh datang banyak kali, untung lebih mah kan, untung lebih. So abang percaya ke? Saya kata, you ni orang baik macam you sebenarnya bukan kafir tau, you sebenarnya bukan orang bukan Islam. Dia terkejut, apa hal pula? Ni saya ni bukan Islam. Tak, orang baik macam you sebenarnya belum Islam. You bukan Islam, you bukan Islam, you bukan non-Muslim, you not yet Muslim kan? Iya ke? Iyalah. Orang baik macam you tak lama Islam lah tu. Kita bunyi macam gurau, tapi dia seronok, dia senyum dia. Wallahualam. Tapi mudah-mudahan hatinya, kita seolah-olah mencetuskan dalam hati dia berpeluang untuk Islam sebab dia baik. Paling kurang kita sebut walaupun dalam nada bergurau kan, Allahu Akbar, belum Islam. Sebenarnya kita kadang-kadang kita terlalu sensitif bila orang sebut, jangan ajak-ajak sangat sensitif, benda lain boleh sebut. Sedangkan ini sunnah Nabi SAW yang paling besar. Sunnah Nabi yang paling besar, antara sunnah yang paling besar ialah dakwah, mengajak manusia yang belum Islam kepada Islam. Bukan kita nak paksa pun, kita cuma nak ajak aja kan. Saya pernah bersembang dengan seorang, mungkin tuan-tuan kenal lah, Ustaz Fitri Abdullah kan, dan ni bekas Sami. Alhamdulillah sekarang ni kerja dengan Perkim, sekarang cukup alim. Ustaz Fitri Abdullah ni, kalau tuan-tuan ada masa panggil dah dia kat sini, kalau panggil dah baguslah. Dia ni pernah sembang dengan dia kata, saya ni cukup tak suka dulu dengan orang Melayu lah, kesunya orang Melayu Islam. Pasal apa? Pasal dia rasa Islam ni hak dia tak kongsi dengan orang. Sedangkan Islam kita ni, kita kena kongsi dengan orang kan. Kata, kenapa Ustaz? Katanya, saya duduk di belajar universiti, bergaul dengan orang Islam, orang Melayu, duduk sebilik dengan orang Melayu. Saya ni kira orang kuat berpegang dengan agama Hindu, tapi seorang pun tak pernah ajak saya pada Islam. Seorang pun tak pernah ajak. Saya cari sendiri, saya jumpa. Allahu Rabbi. Saya pernah bersama dengan Puan Nurul Huda Hilda Abdullah, orang Sarawak. Sekarang ni salah seorang penggerak dakwah di bumi Sarawak. Sembang-sembang dengan dia kata ayat yang sama. Saya pun tak puas hati dengan orang Melayu Islam ni. Saya belajar di Malaysia, orang Sarawak belajar dengan orang Islam, berkawan dengan orang Islam, masuk universiti, semua dengan orang Islam. Kemudian bila dia sambung belajar ke Kanada, sambung di Kanada, sampai di Kanada, yang tunggu dia di airport orang kulit hitam kan, black Muslim kan, pegang nama tu kan, Hilda dan sebagainya. Sampai depan tu, bila sampai depan jumpa, dia bagi salam, Assalamualaikum. Dia kata, aku bukan Muslim. Dia kata, ni black Muslim kata, kamu tak Islam? Kamu kan orang Malaysia? Yelah, tak semestinya semua orang Malaysia Islam. Sebab dia orang sangka Islam di Malaysia Islam lah, orang Melayu Islam. Dia ingatkan puan ni orang Islam. Kamu kan orang Malaysia, patutnya kamu Islam. Aku bukan orang Islam, aku bukan Kristian. Dia duduk di Kanada, dalam masa 2 bulan, brother black Muslim ni ajak dia pada Islam. Dalam masa 2 bulan masuk Islam di Kanada, membesar 20 tahun lebih di Malaysia, berkawan dengan orang Islam. Seorang pun tak ajak masuk Islam sampai di Kanada, masuk Islam di Kanada, tak masuk Islam di Malaysia kan. Tanda orang kita ya, mungkin kita ada yang terlepas pandang dan sebagainya, tak berani nak sebut, tak berani nak mengajak kan, tak berani nak ajak walaupun sekali.
Jarang saya jumpa orang Islam yang pernah mengajar. Ada, tapi jarang. Sedangkan inilah tugas para Nabi alaihi wassalatu wassalam, dan disambung oleh para sahabat. Sebab para sahabat memahami tanggungjawab gerak kerja dakwah. Tuan-tuan sekalian, tugas dakwah fardu kifayah ke fardu ain? Kan. Kan. Fardu kifayah ke fardu ain? Benda dibahaskan oleh para ulama, dan sebahagian besar para ulama menyebut tugas dakwah ialah fardu kifayah. Fardu kifayah dengan maksud idza qama bihil ba'd saqata 'anil baqin. Apabila sebahagian dah buat, maka gugurlah kewajipan kepada sebahagian yang lain. Fardu kifayah macam sembahyang mayat, kan? Dah sebahagian buat, yang lain tak berdosa, dah tak ada apa-apa lah. Dan sebahagian besar para ulama bila dibahaskan perkara ini, termasuk Syekh Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Usulud Da'wah, dibahaskan perkara ini. Dia menyebut hukum dakwah memang wajib, fardu, tapi sekarang ni masih lagi menjadi fardu ain. Apa maksud fardu kifayah? Dibahaskan. Apa maksud fardu kifayah? Kifayah maknanya cukup. Kifayah tu asal perkataan kafa. Kafa maksudnya cukup. Sebab tu ramai orang belajar agama setakat kafa aja. Kan? Setakat kafa aja, sebab dia rasa dah cukup lah, padat lah, boleh sembahyang, boleh pandai niat-niat tu padat lah, kan? Setakat cukup. Kafa maksud cukup. Kifayah ni maksud dah cukup lah, kan? Macam sembahyang mayat lah, dah ada orang buat, cukup lah, dah cukup rukun, cukup fardu, ada imam sebagainya, ada cukup dah. Tanggungjawab dakwah cukup ke tak cukup? Kan? Yang buat kerja dakwah ni ustaz ramai, alhamdulillah ramai ustaz di KL, di Lembah Kelang, mana-mana ramai ustaz. Tapi cukup tak lagi untuk mengajak manusia kepada Islam? Dah cukup ke belum? Tuan-tuan tengok, bandingkanlah, kan? Kalau dah cukup, okey lah. Tapi sekali dah cukup ke belum? Tak cukup. Tak dapat nak cover, nak ajak orang pada Islam ni. Hatta ustaz pun, ada ustaz yang tak berapa fokus tentang dakwah, mengajak orang yang belum Islam kepada Islam. Ada yang fokus, ada yang tak fokus, kan? Maksudnya tanggungjawab ajak orang kepada Islam ni, tanggungjawab semua masih lagi terpikul di atas bahu tuan-tuan, sebab belum cukup lagi, kan? Kalau dah semua cukup dah, ramai buat, hari-hari dia dengar masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, itu boleh tahan lagi. Sekarang ni nak dengar cukup jalan. Lebih-lebih lagi di Sabah dan juga di Sarawak, kan? Sebenarnya di Sabah Sarawak, Allahu Akbar, subhanallah, tekanan cukup kuat. Saya tuan-tuan, alhamdulillah, dengan Yayasan Amal Malaysia, tiap-tiap bulan saya pergi Sabah Sarawak, tiap-tiap bulan turun pendalaman. Kalau tuan-tuan ada masa nak ikut, jomlah kita ikut sekali. Saya nak ajak tuan-tuan, kan, boleh turun pendalaman sampai ke Pulau Banggi, Sabah. Pulau Banggi, nak cerita Pulau Banggi. Pulau Banggi ni pulau terbesar di Malaysia. Orang tak tahu pun. Pulau terbesar di Malaysia. Pulau lebih besar daripada Pulau Pinang, lebih besar daripada Langkawi, besar di Malaysia. Hanya sejam setengah daripada Pulau Banggi nak sampai ke Filipina. Sejam setengah naik bot daripada Kudat. Bangsa Banggi. Pulau sebesar itu, Islam kecil je. Orang Islam cuma minoriti duduk di ibu pulau lah, dipanggil Karakit. Situ dia duduk. Yang lain semua padan, tak ada agama. Bila kita pergi, nak pusing pula. Bayangkanlah, pulau terbesar di Malaysia, cukup letih lah. Dengan kemudahan yang memang tak ada lah. Jalan raya sikit je ada, elektrik tak ada, semua tak ada, air tak ada, apa tak ada. Orang dia pakai beli kayu je, kemudian cari ikan, kan? Pertanian tak ada masalah. Orang asal Pulau Banggi tak tahu langsung tentang Islam. Bila kita pergi, Allah cukup mudahnya masuk Islam. Senang, ya Allah, cerita tentang Islam, cerita tentang Allah, cerita tentang macam mana nak kenal Allah, tengok Allah, tengok, masuk Islam, kan? Tapi orang tak diajak. Masalahnya, kan? Orang Islam yang ada di pulau pun mungkin tidak memahami tanggungjawab dakwah. Tak diajak. Ramai lagi, ribuan orang pagan di Pulau Banggi. Sekarang ni Kristian, bila tengok orang Islam dah mula pergi buat kerja dakwah, Kristian mula masuk. Kalau kita dah pergi 2, 3, 4 kali ni, kita dah jadikan Pulau Banggi tu anak angkat Yayasan Amal Malaysia, kan? Dah pergi setiap bulan kita pergi, tengok Kristian, tengok ada pun masuk sekali. Dia pergi hantar juga orang kita. Subhanallah. Kalau tuan-tuan tengok realiti dakwah di Sarawak, saya alhamdulillah dengan Yayasan Amal Malaysia, kita pergi masuk rumah-rumah panjang di Sarawak. Islam minoriti, Islam Melayu minoriti,
Melayu minoriti, Islam pun minoriti. Majoriti disebut orang Kristian, majoriti disebut pagan. Kristian pun baru 46%. Yang tak Islam ramai lagi. Yang belum ada agama cukup ramai. Dan disebut Sarawak ni majoriti beragama Kristian. Bila kita pergi, rupa-rupanya kalau tuan-tuan pergi di rumah-rumah panjang, rumah-rumah Iban ni, bila kita pergi, memanglah nak tengok masuk-masuk rumah panjang, ada 32 pintu, ada 8 pintu, kan, ada 16 pintu rumah panjang ni. Semua letak gambar Jesus, kan, salib dekat pintu dia. Macam semuanya Kristian lah. Bila kita masuk duduk dekat seminggu 2-3 hari, rupanya dalam 37 pintu yang Kristian cuma 2 keluarga, 3 keluarga je. Yang lain semua tak ada agama. Cuma Kristian datang, dia bagi salib, letak gambar tu, letak sini. Supaya orang Islam datang, oh ini tak boleh, ni Kristian punya. Ini psikologi dia, perang psikologi dia. Tapi kadang-kadang bila kita tengok macam tu, akhirnya keluar statistik, Kristian kuat di Sarawak, Kristian kuat di Sarawak. Bukan Kristian kuat. Kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan bincang, sembang-sembang dengan disebut orang-orang Kristian ni, tak tahu pun konsep Kristian, tak tahu Trinity, tak tahu Nabi Isa pun dia sekadar kenal, sekadar dengan nama je. Banyak benda dia tak tahu. Macam orang Islam juga ada orang Islam yang cuma sekadar nama je. Macam itulah. Ni orang Kristian sekadar nama je. Tak tahu apa. Kan? Tak tahu apa. Bukan Kristian tak kuat, tapi orang Islam tak buat kerja. Itu dia. Kristian tak kuat. Ini realiti sebenarnya. Kristian tak kuat. Bila kata di Sarawak Kristian kuat. Tak, Kristian tak kuat. Orang Islam yang tak buat kerja. Tu je beza. Orang Bidayuh, Allahu Akbar, orang Bidayuh cukup kuat berpegang dengan agama Kristian. Orang Bidayuh, orang dia cerdik, orang dia lawa, kan, package orang Bidayuh ni. Kalau tuan-tuan kenal lah, kan, biasa pergi Sarawak jumpa orang Bidayuh, package, lawanya, cerdiknya, ramai doktor-doktor di kalangan orang Bidayuh. Allahu Akbar, kan, cukup kuat berpegang dengan agama. Bila kita pergi kampung dia di Serian, Muara Mongkos, semua orang Bidayuh, kan, cukup kuat berpegang dengan agama Kristian. Antara Kristian yang educated dan Kristian yang mengaji lah, Kristian mengaji, kan. Sembang punya sembang, rupanya satu orang Islam tak masuk dakwah. Kesilapan kita sebenarnya, kita tak pergi dulu, Kristian pergi dulu. Itu je, itu silap dia. Kristian tak pergi dulu, sehingga disebut-sebut oleh rakan kita di Sarawak, kalau orang Islam pergi dulu, Allah cukup kuat berpegang dengan Islam. Sebab memang bangsa dia macam tu, pegang kuat berpegang dengan adat kepercayaan bangsa Bidayuh ni. Tapi silap sebab orang Islam tak pergi dulu. Itu dia silapnya. Allahu Akbar. Sebab mungkin kefahaman orang Islam tentang tanggungjawab dakwah belum lagi betul-betul kuat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita nak bincang bab dakwah, nak mengajak orang pada Islam, cara-cara mesti ada teknik-teknik dan sebagainya. Saya tuan-tuan sekalian ada menganjurkan kursus relawan doa, kursus rindulah relawan doa kita buat setiap 2 bulan, setiap 3 bulan, 3 kali kursus. Ni kalau yang nak belajar macam mana cara nak berdakwah dan sebagainya, cara nak dakwah orang Cina. Orang Cina ni setiap bangsa, setiap puak Cina ni, berbelas-belas puak ni, tekniknya berbeza-beza. Sebab dia punya kecenderungan berbeza-beza. Nak dakwah orang India, dia berbeza. Nak dakwah orang putih, dia berbeza. Jadi kita sediakan kursus ni. Nantilah kalau ada masa saya akan bagi tahu buat Fendi ke, kan, untuk sebarkan kepada tuan-tuan sekalian. InsyaAllah selepas raya ni kita buat lagi. Dia ada 3 kali. Setiap kali kursus cuma 3 hari 2 malam. Bayarannya cuma RM60 je, bayar makan je, kan, bayar makan saja. Yang lain cuma nak bagi kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya mengajak orang yang belum Islam kepada Islam. Kursus pertama pengenalan, nak kena kenal dulu, kan, dak mad'u kita, sasaran dakwah kita. Kursus yang kedua 3 hari 2 malam pula, macam mana cara nak ajak mereka, kan, macam mana cara, apa teknik yang kita kena guna. Kursus ketiga turun ke lapangan dakwah, kan, kita pergi Pulau Ketam dengan orang Cina, pergi ke estate-estate dengan orang India, kita pergi ke Sabah Sarawak, kita pergi ke Masjid Negara, dakwah pada pelancong dan sebagainya. Ini kalau tuan-tuan berminat lah, mudah-mudahan insya-Allah ada semangat kita nak ajak orang yang belum Islam kepada Islam. Kalau tak pergi jauh pun keliling kita, yang tangga kita yang belum Islamnya, cubalah sebelum kita mati, cuba tuan-tuan letak dalam target dalam diri tuan-tuan, sebelum kita mati paling kurang aku mampu mengislamkan walau seorang je.
Nabi SAW sebut dalam satu hadis, la ayahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin na'am. Kalaulah dengan usaha kamu Allah bagi hidayah kepada seorang saja, dengan usaha kamu Allah bagi hidayah kepada seorang saja, lebih baik kamu daripada kamu mendapat unta merah. Humurin na'am, unta merah. Unta merah ni unta yang paling baik, paling laju, bulunya paling cantik, paling berkualiti, paling mahal zaman Nabi. Zaman sekarang unta merah ni orang tak pandang sangat lah. Zaman sekarang hadis tu kita tukar sikit lah, lebih baik daripada kamu mendapat Ferrari merah. Nampak sikit kan? Kan? Nabi guna pendekatan benda yang orang muda suka, kan? Orang muda zaman dulu, orang muda ni kalau sebut unta merah ni, ke sembang kedai kopi unta merah je lah. Kan zaman sekarang Ferrari lalu sembang kedai kopi tak habis cerita Ferrari, kan? Jemaah masjid saya dekat Shah Alam, Masjid Munawwarah, datang masjid naik Ferrari. Pakcik tu datang masjid naik Ferrari, Allahu Akbar. Kita kenal, dapat bunyi azan, masuk depan. Wah, pakcik tu pakcik Hasan kan. Baru ni dia tukar exhaust dia, exhaust kereta Ferrari. Saya tanya, Cik Hasan, berapa exhaust Ferrari? Dia kata 30,000 je Ustaz. 30,000 exhaust saja. Subhanallah. Kan? Nak sebut beruntungnya orang yang ajak manusia kepada Islam. Dalam riwayat yang lain, la yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau kamu berhasil mengajak manusia kepada Allah dengan usaha kamu, ajak seorang saja, rajulan wahida, seorang saja masuk Islam, lebih baik daripada kamu mendapat keuntungan dunia berserta isinya. Allahu Rabbi. Sebab itulah para sahabat gila-gila buat kerja dakwah, dapat kuasai 2/3 dunia. Dia faham tanggungjawab tu, faham ganjaran tu. Subhanallah, ini tanggungjawab dakwah dan dibuat oleh para sahabat sehingga Allah Subhanahu wa taala puji para sahabat. Nabi SAW puji generasi para sahabat sebab tanggungjawab dakwah yang telah mereka laksanakan. Selebihnya kita sebagai umat yang terkemudian ini, insya-Allah khairul ummah, mudah-mudahan insya-Allah boleh sambung perjuangan Nabi dan perjuangan para sahabat. Allahu Rabbi. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, tunggu kita ajak, tunggu je kita ajak. Dia menunggu-nunggu kita ajak. Dah berkawan lama, tunggu ajak je. Kita pergi ke kampung Raiban pernah sekali, rumah panjang Lidam di Sibu, di Ulu Pakan. Rumah panjang Lidam, rumah tu ada 37 pintu. Masa pergi memang semua gambar Jesus. Kita ingat memang kuat Kristian, rupanya ada 2 pintu je, 2 keluarga je yang Kristian, yang lain semua tak ada agama. Duduk kat sana seminggu, kita makan, kita tidur kat ruai dia tu. Sembayang biasa, sembayang dia panjang kan, kan? Sembayang anjing mati tidur tepi. Anjing kan, babi macam Arnab lompat dalam rumput. Kan? Itu biasa kan. Duduk seminggu kat sana, kita bermesra, kita bukan cerita benda berat-berat pun. Sembang-sembang pasal Islam, nak cerita tentang Islam, tunjuk akhlak orang Islam, tunjuk macam tu je. Sembang benda simple. Hari terakhir, Alhamdulillah, Subhanallah, bila kita tanya ramai-ramai ni, ada tak siapa-siapa yang berminat nama Islam? Tiba-tiba masing-masing angkat tangan. Malam tu saja 47 orang. Kita buat pengislaman ramai-ramai. Allah SWT yang tuan-tuan. Ada sahabat saya bersyarah di Uniza di Terengganu, menangis macam budak kecil, tak boleh cakap. Bila syahadah ramai-ramai tu menangis dia kata, aku tak pernah rasa macam ini, tak pernah rasa menyesalnya aku, ruginya aku, umur muda aku tak guna. Allahu Akbar. Sebab dah nampak depan mata. Allahu Akbar. Subhanallah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tunggu ajak je sikit, tunggu sabar sikit ajak. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat pahala tu pengislaman walaupun seorang. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sikit lagi insya-Allah. Boleh? Saya nak masuk yang kedua. Kan tadi tanggungjawab dakwah. Sebelum saya masuk yang kedua tu, yang ketiga tu, antara cara yang paling baik untuk kita dakwah ialah tunjukkan akhlak Islam. Kan? Ini benda yang paling utamalah, akhlak Islam. Kita kembali pada sebab yang pertama, iaitu rasa izzah dengan Islam, merasa mulia dengan Islam. Apa saja yang kita nak buat, kita tunjukkan ini Islam. Pergi berjabat, cara bercakap, cara berpakaian, cara muamalah, cara bisnes, semua tunjuk ini Islam. Dan kita relatekan. Apa saja dia orang tanya, kau ni bagus dah, kau cara berpakaian kau kemas, datang tepat waktu, sebab Islam ajar aku macam tu. Kan? Apa saja kita relate pada Islam, Islam ajar macam tu.
Kan bila sampai dekat apa nama musim-musim orang kes Gaza ke Rohingya ke depan-depan sahabat kita yang belum Islam ni, kita kutip derma otak dah berjalan tu. Kan kutip derma kan tunjuk ini Islam mengajar aku macam tu. Islam ajar aku macam tu. Tuan-tuan ingat tak kes tahun lepas tak silap, kes apa nama steering lock tu, Kiki tu kan, accident tu, yang accident melanggar yang keluar perempuan tu pecahkan kereta pakcik apek tu dengan steering lock tu kan. Orang tengok, oh ini wanita Islam, ini wanita Islam, walaupun masing-masing ada salah lah. Tengok perangai tu, oh ini wanita Islam. Tengok pakcik tu bila masuk berita apa dia sebut, saya maafkan dia sebab Kristian mengajar kita memaafkan orang. Masuk berita, dia ambil peluang tu walaupun sekejap. Saya maafkan dia sebab Kristian mengajar kita memaafkan orang. Masuk berita. Tapi kita orang Islam kadang-kadang tak ambil peluang. Apa saja kebaikan yang kita buat, kita relakan. Islam mengajar aku macam ni, tunjuk pada orang bukan Islam, dan kita sebut pada orang bukan Islam, Islam mengajar aku macam ni. Tepat masanya, bisnes jujur dan sebagainya, tunjukkan Islam mengajar aku macam ni. Jumpa jiran sebelah rumah, kita bagi sekadar balik-balik pasal malam, bagilah buah mangga 2-3 biji. Terima kasih, alhamdulillah, terima kasih, sama-sama lah, kita dah lama kenal, Islam ajar macam ni, biasalah. Ajak sikit je, walaupun sikit sebut, nak sebut tentang kelebihan agama Islam, dan kita tunjukkan dengan lisanul hal, tunjukkan dengan dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan kita, walaupun kadang-kadang mulut tak dapat nak sebut. Baik, sekarang saya masuk yang ketiga, antara sebab para sahabat yang cukup hebat, cukup dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan sahaja qul hadhihi sabil, dia bukan sahaja dia bangga dengan Islam. Yang keduanya, dia bukan sahaja dia berdakwah ajak orang kepada Islam. Yang ketiganya ala basirah. Apa sahaja yang dia buat, dia bangga dengan Islam, dia mengajak orang pada Islam ala basirah, ala basiratin, dalam Quran sebut, di atas dasar ilmu, di atas dasar hujjah. Nak sebut kat sini, nak buat kerja dakwah mesti pada ilmu. Nak bangga dengan Islam mesti dengan ilmu. Kita tak boleh nak tunjukkan kehebatan Islam kalau kita tak ada ilmu Islam. Kita tak boleh nak mengajak orang kepada Islam kalau kita tak ada ilmu. Cuba balik rumah anak kita tanya, ya, kenapa kena semayang? Kan? Kenapa kena semayang? Kita jawab, semayang ni wajib. Kita kan Islam. Yelah, sebab apa kena semayang? Sebab kita Islam. Islam kan, Islam wajib semayang. Yelah, sebab apa bila kita Islam kita wajib semayang? Yelah, Islam kan bila sebut Islam dia wajib semayang. Yelah ya, sebab apa kan dari Islam kena semayang? Kau banyak tanya lah kan? Kau pergi sekolah buat apa tak tanya cikgu? Kadang-kadang kita pun tak sendiri tak mampu nak menjawab kadang-kadang beberapa soalan. Sebab kadang-kadang mungkin kekurangan kita dalam masalah ilmu. Allahu Akbar. Ini contoh yang dirahmati Allah, di masjid anjurkan karnival ilmu katanya esok sepanjang hari malam dia start sampai esok malam di akhir dengan Ustaz Zaid terus nak sebut pentingnya ilmu. Masjid anjurkan benda-benda macam ni, tugas kita promosikan. Juga sebelah rumah yang sampai masjid ni berapa kerat je. Kadang-kadang kita ustaz ajar saya lah sampai masjid-masjid tiap-tiap malam pusing masjid. Allah seronoknya budaya ilmu kan, budaya ilmu makmur dan sebagainya. Yang datang masjid contoh sekalian kan, jarang jumpa seramai ni kan. Yang ada ramai kat tiang sana, tiang satu tiang sana, satu tiang sana, sama banyak dengan tiang kan. Ramai tu banyak dengan tiang. Alhamdulillah datang. Tapi di luar sana orang Islam ramai yang tak tahu tentang Islam. Saya kadang-kadang buat kerja syuting kan, biasalah orang panggil syuting jadi host dan sebagainya. Kadang-kadang kru-kru kita ni yang Islam, Allahu Akbar, pergi jalan jauh-jauh, yang tak semayang tak sakit, ramai Islam. Yang semayang tapi dia tak nak, dia kata jomlah kita jamak tu apa Ustaz? Jamak qasar, tuan-tuan tahu, tuan-tuan okey. Yang di luar sana yang memenuhi sebahagian besar masjidnya hari Jumaat, tu yang tak tahu. Tuan-tuan okey, no problem. Kalau tanya dah lebih bagi ustaz boleh jawab. Tapi ramai lagi yang Islam yang pakai tudung, pakai jubah, tanya kak, kita jamak lah senang. Kak tak pernah nak jamak-jamak ni, susah lah. La ilaha illallah, jamak lah senang. Lagi senang kita buat kerja, nak syuting, nak pergi mana-mana. Tak pernah buat, macam mana nak buat? Sebab mungkin tak pernah belajar. Kesedaran mencari ilmu tak ada.
cerita tentang senang ustaz, kalau tahu lama dah saya buat. Kan? Sebab Allahu Akbar, sebab tak datang sembahyang, tak datang mengaji dan sebagainya. Sedangkan orang majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, idza marartum biriyadil jannah farta'u ay fajlisu. Apabila kamu melalui taman-taman syurga, berhenti. Tapi tiap-tiap malam kita buat masjid, buat dan sebagainya, masyarakat kita tak ada kesedaran tu. Alhamdulillah masjid-masjid kita banyak buat program. Selebihnya terpulang kepada diri kita sendirilah. Nak ajak orang sebelah rumah kita, nak ajak buat kerja islah ni, nak ajak orang pergi majlis ilmu. Sekarang ni Allah cukup senang, internet dekat tangan je. Kan, internet dekat tangan je. Bila-bila masa nak share dalam WhatsApp ni, dalam WhatsApp kita berfacebook, bergosip dalam WhatsApp kita, duk sibuk-sibuk benda fitnah, duk sibuk-sibuk gambar-gambar telanjang dan sebagainya. Allahu Rabbi. Sedangkan benda tu sebut Zuhaddain, senjata yang mempunyai dua mata. Nak buat jahat boleh, nak buat baik pun boleh. Kadang-kadang kita boleh jadikan WhatsApp ni penyebab kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Facebook dan sebagainya senang nak sebarkan majlis-majlis ilmu. Subhanallah. Ramai orang kita tak cakna tentang ilmu, menyebabkan hilang izzah Islam. Kan? Dalam ayat yang saya sebutkan tadi, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin, di atas dasar hujjah, di atas dasar ilmu. Dalam ayat yang sekarang kita baca, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Selalu kita baca kan ayat ni. Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk darjat orang yang ada ilmu cukup hebat. Allah sebut, kalau kamu nak tahu tentang Allah, nak kenal Allah, ada saksi-saksinya. Kan, macam kita kat mahkamah lah, nak sabitkan kesalahan, ada saksinya, orang yang tahu tentang kes tersebut. Ni kes sekarang ni, kesnya nak tahu siapakah Allah, nak kenal Allah, nak jumpa Allah, nak kenal Allah. Allah sebut apa? Syahidallah, Allah yang menjadi saksi. Allah sendiri jadi saksi bahawasanya la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Allah menjadi saksi. Tengok saja alam ini, tengok bukti-bukti kebesaran Allah, tengok kehebatan ciptaan Allah, jumpa Allah. Tapi kadang-kadang Allah tak jumpa Allah. Saintis-saintis barat buat kajian cukup dalam, macam mana penciptaan ini, penciptaan itu, sains dan sebagainya, cukup hebat ciptaan Allah, tak jumpa Tuhan, tak jumpa Allah Subhanahu wa taala. Benda depan mata, bukti depan mata, tak jumpa Allah. Subhanallah. Kita tengok kehebatan alam ni, subhanallah, subhanallah, kita jumpa Tuhan. Tapi ramai di kalangan umat manusia tak jumpa Tuhan. Kadang-kadang kita pelik. Baik, dengan Allah pun kadang-kadang tak jumpa. Baik, ada satu lagi saksi, kata Allah, la ilaha illahu la ilaha illa huwa wal malaikah. Malaikat pun menjadi saksi. Kalau ada kandang saksi tu, Allah kat situ, maksudnya bukan nak sebut Allah kat situ, nak sebut siapa yang jadi saksi? Allah, malaikat. Bila masa nak jumpa malaikat, Ustaz? Tak apa, Allah letakkan satu lagi golongan yang boleh jadi saksi, nak membuktikan keesaan Allah. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, orang-orang yang mempunyai ilmu, yang sentiasa memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan. Orang yang ada ilmu, Allah letakkan sebaris. Saksinya siapa? Allah, malaikat, orang yang ada ilmu, alim ulama, orang yang faham agama. Nak sebut besarnya darjat orang yang ada ilmu, besar. Kita selalu dengar, ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat orang yang ada ilmu, Allah angkat darjat orang yang beriman di kalangan kamu, dan orang yang ada ilmu dengan beberapa darjat. Kita bunyi beberapa darjat, oh tinggi darjat orang yang berilmu. Tuan-tuan dengar, Ibnu Abbas sebut apa? Ibnu Abbas sebut darjat tersebut di antara mukmin dengan ulama. Mukmin biasa dengan ulama yang mukmin, bezanya 700 darjat. Di antara satu darjat dengan darjat yang lain, kata Ibnu Abbas ni, tuan-tuan boleh rujuk tafsir Ibnu Katsir. Di antara darjat, ma baina darajatain, di antara dua darjat ni 500 tahun perjalanan. Dia punya bandingan, Allahu Akbar, besar. Sebab tu kadang-kadang dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama.
sesungguhnya hanya saja orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala ialah orang alim, ulama. Cuma kadang-kadang apa tu? Isyak ke? Isyak. Biasa isyak berhenti dulu tak? Ha? Berhenti. Bismillah.